Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan pertemuan ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Yang dimuliakan lagi dikasihi Al-Fadl Tuan Imam, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi Barisan Ahli dan Kuasa Masjid Ar-Rahimah, tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia, kasih sayang dan inayahnya dapat sama-sama kita dipertemukan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ianya sebahagian daripada amal soleh yang kita lakukan dan laksanakan, yang bakal kita persembahkan ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, yang memungkinkan kita menjadi sebahagian daripada hamba-hambanya yang mendapat payungan Arasy, hari yang tiada lagi payungan lindungan melainkan Allah Subhanahu wa taala sediakan salah satunya buat golongan yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa yang berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Myanmar, di Kashmir, di Uyghur, selatan Thailand, Filipina, di seluruh dunia. Agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemenangan kepada mereka semua, dan sekiranya ada di kalangan mereka yang gugur di medan pertempuran, kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik. Pada masa yang sama, bila kita doakan yang baik-baik untuk orang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat berkata amin, dan mendoakan perkara yang sama buat diri kita yang berdoa. Lagi banyak kita doakan kebaikan untuk saudara se-Islam kita yang lain, maka lagi banyak doa kebaikan datang kepada kita melalui jalan para malaikat. Yang kita selalu doakan adalah untuk diri sendiri. Kita akan minta pada Allah agar kita mendapat 1, 2, 3, 4, 5. Itu biasa. Yang luar biasa adalah kita duduk di balik tiang, ya Allah, ampunkanlah dosa si fulan bin si fulan. Ya Allah, rahmatilah si fulan bin si fulan. Berkatilah kehidupan si fulan bin si fulan. Dengan asbab kita mendoakan kepada orang lain itu, kita mendapat ribuan doa para malaikat datang pada kita. Hadirin tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah.
Pada malam ini kita membicarakan berkenaan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam dan semut. Antara Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan cerita mereka, yang wajib kita imani adalah Nabi Sulaiman. Merupakan salah satu daripada Nabi-Nabi yang diberikan ujian kekayaan. Secara umumnya para anbiya diuji dengan kemiskinan dan kesusahan. Namun ada para anbiya, nabi-nabi yang diberikan kekayaan dan kehebatan. Dan cerita-cerita ini semua untuk kita ambil pengajaran. Ianya boleh kita tengok daripada surah An-Naml ayat ke-16, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. Yang bermaksud, dan Nabi Sulaiman mewarisi pangkat kenabian dan kerajaan Nabi Daud. Dan setelah itu Nabi Sulaiman berkata, wahai umat manusia, kami telah diajar mengerti bahasa pertuturan burung, dan kami telah diberikan serba sedikit dari tiap-tiap sesuatu yang diperlukan. Sesungguhnya yang demikian ini limpah kurnia dari Allah yang jelas nyata. Nabi Sulaiman anak kepada Nabi Daud. Nabi Daud diangkat menjadi raja setelah dia membunuh Jalut. Dia diangkat. Dan Nabi Sulaiman mewarisi tahta itu. Dan antara manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat darajat mereka selain Nabi Sulaiman adalah Zulkarnain. Zulkarnain juga merupakan seorang manusia yang diberikan kehebatan untuk mentadbir alam timur dan barat. Dalam surah Al-Kahfi disebut. Lain Harun Ar-Rasyid ini juga merupakan orang yang hebat yang telah diberikan kehebatan untuk mentadbir alam. Nabi Sulaiman alaihissalam ditakdirkan tuan-tuan diberikan kehebatan untuk faham bahasa burung. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya burung pernah berada dalam kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum nak masuk cerita semut, cerita burung dulu. Kalau kita tengok sejarah burung dalam Quran Karim banyak. Kita tahu bagaimana burung telah datang untuk berusaha memadamkan api di saat Nabi Ibrahim dibakar. Burung. Binatang lain tak ada. Tak disebutlah. Burung disebut. Dan burung juga disebut di saat Nabi Mekah diserang oleh tentera bergajah Abrahah. Burung juga, burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Bukan, burung ini bukan biasa-biasa. Burung ini telah membawa batu daripada neraka. Hijaratin min sijil. Dalam cerita Nabi Ibrahim dia bawa air. Dalam cerita Mekah diserang oleh tentera bergajah, dia bawa batu. Dan burung sememangnya dalam kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, sebahagian daripada kehebatan yang ada pada Nabi Sulaiman boleh faham bahasa burung. Dan kalau kita tengok secara amalan jahiliyah, dipanggil tatayyur, menentu nasib, menilik nasib dengan burung. Dia lepaskan burung, sama ada burung ke kanan atau ke kiri. Kalau burung ke kanan, nasib baik. Kalau burung tu ke kiri, nasib tak baik. Ada. Amalan ini amalan jahiliah yang mesti ditinggalkan. Dan orang zaman dulu juga menggunakan burung untuk menjadi postman. Dia gulung surat, cucuk dekat kaki burung tu, lepas. Terbanglah burung ini ke kerajaan satu lagi, hinggap di jendela. Kan? Jadi kerajaan, cerita burung ini memang dah lama berada dalam kerajaan manusia. Cuma kita tak faham. Kita tak tahu apa burung tu bercakap.
Cuma kalau orang dalam hutan tu dia faham lah sikit, dia boleh buat bunyi burung, burung pun datang berkicau-kicauan. Dan burung ini juga penyampai maklumat. Kalau berlaku gempa bumi, burung lari dulu. Berlaku apa-apa di bumi, burung dia akan hantar signal kepada binatang-binatang lain, binatang-binatang lain akan lari. Ini kehebatan yang Allah berikan kepada burung. Dia pernah bernaung di bawah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu apa yang Allah sebut daripada ayat yang ke-17, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fahum yuza'un. Dan dihimpunkan bagi Nabi Sulaiman bala tenteranya daripada jin, manusia dan burung. Lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanan masing-masing. Nabi Sulaiman pada saat itu bertitah kepada manusia, jin dan burung, maka semuanya berbaris di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yuza'un. Yuza'un maksudnya tersusun. Wazi'. Wazi' maksudnya edarkan. Tauzi' edaran. Yuza'un tersusun rapi. Kita kalau tengok perbarisan manusia biasa, cuma tuan-tuan bayangkan perbarisan merdeka tu ada perbarisan manusia, lepas manusia berkawat ada jin berkawat, lepas jin berkawat burung pula berkawat. Hebatnya kerajaan Nabi Musa AS boleh bertitah dengan jin dan burung, membuktikan jin juga pernah berada dalam kerajaan manusia. Zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, jin telah pun berada dalam kerajaan manusia di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman, dan jin bertindak balas terhadap arahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu special untuk Nabi Sulaiman. Kita jangan memandai-mandai. Kita jangan nak berkawan dengan jin lah, buat baik dengan jangan. Silap-silap kan kita pula yang disauknya. Kita dilarang untuk ada hubungan dengan jin, bahkan mengadakan pertolongan, membantu pula jin, tak boleh. Jin dia nampak kita, kita tak nampak jin. Tuan-tuan belajar perubatan Islam ni, tuan-tuan yang dah pencen, saya sangat sarankan untuk pergi belajar perubatan Islam untuk tambahkan ilmu kejinan ini. Kan kejinan, supaya apa? Supaya adalah added value sikit. Kan ustaz, ada orang kena sampuk, haji kan dah pencen, pergilah lawan jin, supaya nampak sikit gahnya tu. Yang kena belajar supaya ada pendinding, bukan untuk orang lain sebenarnya, untuk diri sendirilah. Masa saya belajar dulu tuan-tuan, saya belajar Jordan, ada pelajar-pelajar kita kena rasuk dik jin. Yang paling tak tahan bukan jin zaman sekarang, jin zaman Firaun. Kita pun berpeluh-peluh tak boleh lut. Kita pun panggil imam masjid Qaryah, kawasan kami tu. Dia kata macam manalah jin dia boleh datang kat korang. Jin ni dia kata bukan zaman ni, zaman Firaun. Jin zaman Firaun, maksud jin ni hidup lama. Dia berkahwin, beranak pinak, umurnya panjang. Dia ada yang Islam dan ada yang kafir. Dia boleh masuk ke dunia manusia, kita tak boleh masuk ke alam dia. Happen to be masa hari tu dia masuk ke dalam badan orang Malaysia. Dan syekh itu pun tanya, pasal apa kau masuk dalam badan orang Malaysia? Dia kata aku suka orang Malaysia pula. Macam mana jin Firaun jumpa Malaysia pun tak tahu. Dia masuk dalam. Kita pesanlah pada pelajar perempuan, jangan balik maghrib-maghrib, jangan balik maghrib-maghrib. Tak, maghrib lah nak cari bawang lah, cari halia lah. Balik hostel kena sampuk terus. Jadi jin boleh masuk ke alam kita tuan-tuan, dan memang betul lah jin ni umurnya panjang. Betul-betul saya tengok syekh tu begitu, jin di zaman Firaun. Zaman Firaun 2000 tahun ada lagi. Zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, jin pernah berada dalam alam manusia. Jadi jangan kita rasa terkejut lah. Kadang-kadang kita cuba menafikan, tak betul. Jin memang pernah berada dalam kerajaan Malaysia, dalam kerajaan manusia, dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, memimpin jin, memimpin manusia, memimpin burung. Ditambah satu lagi. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyambung pada ayat ke-18. Hatta idza atau ala wadin naml
qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Maralah angkatan itu hingga apabila mereka sampai ke lembah semut. Berkatalah seekor semut betina, wahai sekalian semut, masuklah ke sarang kamu masing-masing, supaya Sulaiman dan tenteranya tidak memijak kamu dan membinasakan kamu, sedangkan mereka tidak menyedari. Maka bergeraklah perarakan manusia, jin dan burung ke dalam satu lembah semut. Dan di saat benda itu berlaku, tuan-tuan, maka bertitahlah seekor semut betina kepada semut-semut yang lain untuk masuk ke rumah masing-masing, kerana tentera Sulaiman ada nak datang, takut terpijak kita. Pengajaran yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebut qalat namlatun, semut betina. Ini merupakan satu penemuan sains, menceritakan bagaimana kerajaan semut dipimpin oleh seekor permaisuri. Saintis baru discover lah, sains baru dia discover semut ni dia ada kerajaan dipimpin oleh seekor semut betina. Quran sebut dah qalat namlatun, dititah oleh semut betina. Jadi dalam kerajaan semut, betina yang berkuasa, dipanggil queen control. Jadi kalau tuan-tuan takut dengan isteri, tuan-tuan sebenarnya bukan pijak semut tak mati, tuan-tuan adalah semut sebenarnya. Kan? Ustaz, saya ni nampak jegah tapi depan bini semut, pijak semut pun tak mati katanya. Haji bukan pijak semut pun tak mati Haji. Kalau queen control ni kira semut dah lah. Pasal kerajaan semut, queen yang perintah. Samalah kita Haji, saya pun semut juga. Maksudnya dari sudut penemuan sains, Quran telah pun mendahului penemuan sains, di mana disebut qalat namlatun, semut betina yang bertitah. Jadi kerajaan semut diperintah oleh betina, satu. Yang kedua, bagaimana semut ini memberitahu kepada tentera-tentera semut yang lain, masuk rumah masing-masing, kelak kamu akan dipijak oleh Nabi Sulaiman AS dan tentera-tenteranya, sedangkan mereka tak nampak. Maksudnya apa? Semut tahu manusia, semut kenal manusia. Semut ataupun binatang lah bisyakil am, secara umumnya dia kenal manusia. Cuma dia tidak boleh kita fahami. Tapi kalau kita nampak binatang, binatang kenal sama ada kita ni orang saleh ataupun orang yang buat maksiat. Binatang tahu. Sebab tu kalau kita duduk seorang-seorang nak pergi tikam nombor ekor, tengok cicak, segan dengan cicak, dia tengok kita. Kan? Kalau tak nampak jemaah masjid pun segan dengan binatang. Tengok kiri tak ada jemaah masjid, tengok kanan tak ada jemaah masjid, simpan kopiah dalam poket, pergi tikam sepok toto. Nak tikam, tengok cicak tunggu. Cicak tengok je. Malu dengan cicak. Nabi Muhammad SAW sebut dalam sebuah hadis, sesungguhnya semua binatang yang berada dalam lautan dan semua binatang yang melata di atas muka bumi ini mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajar kebaikan pada orang lain. Macam mana dia boleh tahu orang yang mengajar kebaikan ini? Macam mana nak mendoakan kepada orang yang mengajar kebaikan pada orang lain ini? Melainkan Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada mereka untuk kenal siapa yang buat taat, siapa buat maksiat. Binatang. Dan yang kalau kita tahu sebenarnya, contohnya anjing lah, anjing kita lari tepi anjing tu, kita ada perasaan benci ke marah ke anjing, dia boleh detect. Dia nak baling batu lah ni katanya. Kalau kita takut, dia lagi dekat. Kalau kita berani, dia pun buat tak tahu. Gitu. Dia ada sixth sense. Binatang secara umum dia tahu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala rakamkan peristiwa permaisuri semut bertitah kepada semut yang lain untuk masuk ke rumah masing-masing pasal Sulaiman dah datang. Masuk ke rumah pasal ini bukan tentera-tentera yang biasa-biasa ni. Manusia pun ada, jin pun ada, burung pun ada. Silam-silam kita lanyak habis masuk rumah masing-masing.
Jadi binatang kenal manusia. Dua. Dan yang ketiga, wahum la yash'urun, semut bagi tahu pada tentera-tenteranya yang lain sebenarnya Nabi Sulaiman tak nampak kita. Jadi maksudnya kalau kita nampak semut, sebolehnya janganlah kita menyeksa ataupun sengaja nak bunuh dia. Paling tidak kita bagi assalamualaikum dulu, assalamualaikum, sila keluar. Kalau tidak, aku tembak. Kan? Kita tak ada tembak bersembur je. Seeloknya kita halau dululah semut ataupun sapu je lah. Tak payah kita sengaja kita bunuh dia. Sebab dia tahu. Dia tahu. Binatang secara umumnya dia ada hak untuk hidup. Melainkan ada binatang yang secara syar'inya sunat dibunuh. Namun semut yang biasa-biasa dia layak untuk hidup dan kita boleh bagi salam, assalamualaikum, sila bergerak. Macam contohnya kalau ular masuk ke rumah, sebelum kita nak katuk ular tu, kita bagi salam dulu, assalamualaikum, kalau kau hamba Allah, sila keluar. Kod dia jelmaan jin, kita boleh bagi arahan pada ular tu untuk keluar. Cuma lepas kita bagi assalamualaikum, jangan tunggulah. Assalamualaikum, keluar. Kita pun buat kerja lain, tapi ngintai berjauh lah. Jangan kita tunggu assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam, jap. Payah kita demam seminggu. Bercakap dengan ular tuan-tuan. Bagi salam, kita pun ke belakang. Jangan berani sangat. Apa khabar? Sihat kamu? Jangan. Assalamualaikum, lepas tu kita pun tinggalkan. Suruh dia keluar. Kalau dia jelmaan jin, selalunya dia respon, dia akan keluar. Kalau tidak, memang kita kena katuk. Sebab jin kalau masuk alam manusia, dia kena get ready, kena keluar cepat. Kalau tidak, kalau matilah ular tadi, dia mati sekali. Gitu. Jadi semut secara umumnya dia tahu dalam kerajaan kita, maka di saat kita nampak semut, kita kena menjaga adab dia. Sebagaimana Fir'aun bertitah, permaisuri semut bertitah kepada semut-semut yang lain untuk masuk ke rumah masing-masing. Ini fiqahnya lah. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala merakamkan perkataan ataupun tindakan Nabi Sulaiman alaihissalam. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Maka tersenyumlah Nabi Sulaiman, fatabassama dhahikan, tersenyumlah Nabi Sulaiman dengan kata-kata semut itu. Lalu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Sulaiman, wahai Tuhanku, ilhamkan aku supaya tetap bersyukur dengan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepada aku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal saleh yang Engkau redai, dan masukkanlah aku dengan limpah rahmat-Mu dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang saleh. Nabi Sulaiman alaihissalam dengar apa yang semut cakap, dan di saat dia mendengar, dia rasa sangat takjub. Ialah di saat dia boleh memerintah manusia, jin dan burung, itu hebat dah. Tiba-tiba dia baru discover, semut pun boleh dengar. Allah Ta'ala berikan satu lagi nikmat untuk berinteraksi dengan semut. Dia pun tersenyum dan tergelak. Allahu Akbar. Nikmatlah nikmat. Nikmat maksudnya nikmat atas nikmat yang Allah berikan pada Nabi Sulaiman AS. Boleh dengar semut di saat semua orang tengah berkawat, tuan-tuan, bising rap prop prap prop prap. Boleh dengar semut bercakap pula. Nabi Sulaiman rasa sangat bersyukur, fatabassama dhahikan. Ini satu tindakan yang subhanallah hebat. Di saat diberikan nikmat, maka Nabi Sulaiman pun minta pada Allah, wahai Tuhanku, auzi'ni an ashkura ni'matak. Nabi Sulaiman minta pada Allah, ya Allah, ilhamkan aku untuk terus mensyukuri nikmat-Mu. Bukan semua orang boleh diberikan kehebatan macam itu di saat diberikan nikmat yang banyak. Immediately minta pada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, tolong ya Allah terus menerus ilhamkan kepada aku untuk terus syukur. Auzi'ni maksudnya ilhamkan. Aku mengharapkan betul-betul Engkau berikan pada aku untuk sentiasa syukur.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada manusia ini untuk buat maksiat dan buat taat. Manusia yang pilih sama ada buat taat ataupun buat maksiat. Nah gitu, ya. Ada orang kata, ustaz, saya ni kalau dah ditakdirkan ahli neraka, tak payahlah susah-susah solat je dah. Sebab dah confirm ahli neraka katanya. Tak boleh. Kerana Allah Subhanahu wa taala dah rahsiakan takdir itu. Takdir kita ni Allah rahsiakan. Takdir muallaq itu Allah telah rahsiakan. Dia ada takdir mubram, takdir muallaq. Takdir yang telah pun tetap, takdir yang bersangkut paut dengan tindakan manusia. Tindakan manusia ni dia ada sebab wa musabbab. Contohnya sebab untuk ke Johor Bahru kena ambil junction kanan. Sebab nak ke Ipoh kena ambil junction kiri, contoh. Maksudnya kalau ambil junction kanan, pengakhirannya adalah Johor Bahru. Pergi ke junction kiri, simpang kiri, pengakhirannya pergi ke Ipoh. Jadi kalau dia pergi ke Johor Bahru, dia kena expect lah dia akan sampai ke Johor Bahru. Kalau dia ambil ke kanan, dia kena expect dia akan ke Johor Bahru. Walaupun dalam hatinya minta pada Allah, ya Allah, aku nak pergi Ipoh. Ipoh. Meratiblah Ipoh. Negeri Sembilan pula. Ipoh. Melaka pula. Ipoh. Tangkak. Last sekali Johor Bahru. Macam mana sampai Johor Bahru ni? Aku minta nak pergi Ipoh. Tak boleh begitu. Tindakan dia itu telah menyebabkan dia sampai ke Johor Bahru, walaupun mulutnya meratib Ipoh. Sama juga kalau dia pergi Ipoh, kalau dia minta lah nak ke JB, pergi ke masuk junction kiri, JB, Tanjung Malim, JB, sampai Tapah, JB sampai Ipoh. Saya nak pergi ke Johor Bahru, kenapa sampai Ipoh? Itu maksudnya sebab dua musabab. Dia nak pergi ke syurga, dia mesti ambil sebab kenapa kena ke syurga. Nak masuk ke neraka, dia ada sebab kenapa ke neraka. Cerita sebab wa musabab ini Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis. Ada seorang ahli syurga yang beramal dengan amalan ahli syurga, sampaikan dia dengan syurga tinggal satu hasta, lalu lalu takdir mendahului segala-galanya, dia buat amalan ahli neraka. Dia buat amalan ahli neraka di saat dia dan syurga hanya satu hasta, dan dia mati, dia dimasukkan dalam neraka. Dan ada pula seorang ahli neraka, sampaikan dia dengan neraka satu hasta, maka telah pun dicatat dalam takdir menyatakan dia adalah ahli syurga. Dia bertaubat di saat dia tinggal satu hasta nak masuk neraka, dia bertaubat, dia beramal dengan amalan ahli syurga, dan dia mati, diangkat masuk dalam syurga. Yang perlu kita nilai adalah sebab kenapa dia ke neraka, sebab kenapa seorang itu ke syurga. Amalan taat sebab ke syurga. Nabi Sulaiman alaihissalam minta pada Allah Ta'ala di saat dia diberikan nikmat untuk sentiasa syukur pada Allah Ta'ala. Apa dia? Allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Untuk sentiasa beramal saleh yang engkau redai. Tanda orang syukur, kadar taat dia meningkat. Itu tanda orang syukur. Dia tak jadi saya syukur, ya Allah, anak saya dapat jodoh menantu, lepas tu dia buat maksiat dengan program-program maksiat. Tak jadi. Jadi tuan-tuan, itulah lebih kurang. Habis kan? Tak ada sambung lepas isyak kan? Lepas azan. Kan? Jadi saya ingat begitulah lebih kurang tafsiran ataupun ringkasan di antara Sulaiman dan semut, yang mana akhirnya semut berada di bawah kerajaan Nabi Sulaiman AS, mana semut-semut binatang-binatang yang melata ini kenal siapa orang yang baik. Maka marilah sama-sama kita mengisafi peristiwa ini dan terus melakukan ketaatan dan kebaikan, dan merebut peluang untuk mendapat doa daripada binatang-binatang ini dengan banyak mengajar kebaikan kepada manusia lain. Kerana janji Nabi SAW, orang yang mengajar kebaikan ini, semut pun doakan kebaikan untuknya. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.